komuniti belia ataupun lebih dikenali sebagai Sekretariat ABIM Negeri Kedah. InsyaAllah kami dalam usaha untuk upgrade tempat ini untuk pembangunan yang lebih selesa. Kita akan jadikan tempat ini sebagai tempat pusat komuniti bagi anak-anak muda daripada seluruh negeri Kedah, khususnya di sekitar Alor-Setar ini, untuk datang ke sini melakukan aktiviti-aktiviti mereka. Dan insya-Allah kita akan upgrade, kita akan iktaraf tempat ini, dan kami memerlukan sumbangan daripada tuan-puan. Insya-Allah tuan-puan menyumbang untuk kebaikan anak-anak muda dan belia kita. Marilah sama-sama kami di Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah untuk kita bangunkan belia-belia dalam negeri Kedah, insya-Allah. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat semua, insyaAllah kita bertemu lagi dalam bicara santai sahabat semua pada malam ini. Okay, malam ini kita nak bincangkan lagi mengenai isu-isu semasa yang berlaku ataupun yang masih melanda di Malaysia kita. Tapi tajuk malam ni bukan takat di Malaysia saja berlaku, bahkan di seluruh dunia. InsyaAllah tajuk pada malam ini adalah COVID-19, apa strategi kita. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan dan kita panjangkan lagi perbicaraan kita pada malam ini, kita buka dulu majlis kita dengan Ulumul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, insyaAllah kepada sahabat-sahabat kita yang berada dalam live pada malam ini yang bersama dengan kita, insyaAllah boleh teruskan like, komen dan share kepada semua kawan-kawan kita, semua sahabat-sahabat kita masuk dalam live ni kan. InsyaAllah kita akan bincangkan mengenai COVID-19, mengenai apa yang berlaku kat dunia kita sekarang ni, apa yang berlaku kat Malaysia yang khususnya pada hari ini, dan apa yang berlaku yang lebih kita nak tumpukan adalah kepada yang berlaku, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan saya dulu, saya Syakirin, okay, dan insyaAllah saya sebagai moderator ataupun pengguna acara anda pada malam ini.
Dan panel pada malam ini insya-Allah ialah Ustaz Muhammad Bilal bin Muhammad Zain, selaku Esko Pendidikan Habim Negeri Kedah. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Abang baik. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah mengenai tajuk kita pada malam ni, kita nak buka sikit lah, kita nak rungkaikan sikit. Kita tengok sekarang ni kita dah masuk ke PKP 3.0 tu ya. Okay. Kalau kita throwback balik, kita imbas balik, kita tengok balik pada PKP 1.0, yang mana kita sangat committed dan terus menjaga kita punya SOP apa semua, yang kita tak keluar rumah, dan kita berjaya melandaikan kita punya graf kes kita daripada beratus-ratus kes kepada kosong kes tempatan. Okay. Dan selepas selesai benda tu, kita berlaku macam-macam lah kan. Kalau kita nak buka isu-isu yang agak sensitif jugalah kan, kalau kita nak kata apa penyebab kes kita naik balik untuk di Malaysia ni. Okay. Dan adakah kita orang kata, walaupun hari ni Alhamdulillah, walaupun kita di PKP 3.0, kita berjaya juga ataupun menurunkan kes kita ke 5,000 lebih, 6,000, kita main kes itu 5,000, 6,000, 5,000, 6,000. Daripada sebelum ni yang kes kita melonjak sehingga 9K, hampir ke 10K pada satu hari, untuk satu hari kes. Jadi sangatlah tinggi. Jadi insya-Allah kan, adakah kita nak rasakan strategi yang menggunakan PKP 1.0, PKP 2.0, 3.0 ni akan kita guna sepanjang hidup kita, ataupun sehingga COVID ni hilang, kita masih menggunakan PKP semua ni lah. Okay. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput Ustaz Muhammad Bilal kita untuk membincangkan apa sebenarnya yang berlaku kat negara kita ni, dan adakah kita hanya menggunakan strategi ni sampai, saya cakap, dia takkan sampai kita punya hidupan kita ni kan. Walaupun kalau kita tengok sekarang ni negara-negara lain macam New Zealand apa semua dah dah bebas daripada pakai penutup muka. So insyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Bilal untuk kita rungkaikan dan bercerita sikit mengenai fakta-fakta kes dan juga permasalahan dan apa solution ataupun apa strategi yang terbaik untuk kita boleh terapkan. InsyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Syakirin yang mempengurusikan majlis kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan kesejahteraan kepada umat manusia yang berada di seluruh dunia yang ditimpa dengan penyakit COVID-19. Dan tak dilupakan juga sahabat handai kita yang berada di negeri Kedah, yang mana hari ini kita melihat turun naik angka jangkitan, dan juga satu berita yang agak menggembirakan. Semalam kita mendapati ada satu angka yang agak tinggi dan disebut sebagai angka yang tertinggi dalam cacatan berkenaan kes sembuh, sekitar 8,300 kes sembuh untuk hari tersebut. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita nak duduk, nak berbincang sedikit dalam sembang santai kita ni. Seperti mana yang telah kita maklum, tajuk dia apa habaq semua. Jadi bila apa habaq semua, inilah medium, ruang untuk kita berjumpa, kerana dalam tempoh-tempoh PKP kita agak terkekang untuk bergerak keluar daripada kawasan daerah kita. Pesanan yang selalu diulang-ulang, patuhi SOP. Jadi sama-sama kita mematuhinya insya-Allah.
sidang jamaah, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita tak mau berbincang berkenaan apa yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Tetapi kita nak bincang apa strategi kita. Kalau kita tengok di negeri Kedah sendiri, kita ada beberapa pusat kuarantin dan rawatan COVID. Ada yang di Kulim, ada yang di Sungai Petani dan ada yang di Alustar. Jadi pusat-pusat ni kalau kita ikut dengan data yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwajib, kita dapati suasana dia agak membimbangkan. Sekitar 60% daripada pusat-pusat ini sudah dipenuhi. Jadi keadaan masyarakat kita hari ini kita sebut sebagai suasana dia mendung. Suasana di mana kita perlu kepada satu proses, satu tindakan di pihak kita, di pihak ahli masyarakat dan juga penggerak masyarakat untuk kita atur bagaimana kita nak menggerakkan suasana ini agar ia kembali pulih seperti mana dalam keadaan yang sedia. Sedia kala lah kita kata, kita boleh beraktiviti, kita boleh bersosial seperti biasa dan sebagainya. Ada satu pengalaman daripada seorang sahabat yang baru-baru ini keluar ataupun selesai sembuh daripada positif COVID. Beliau menyebutkan berkenaan pusat-pusat kuarantin yang ada ataupun secara khusus pusat kuarantin yang beliau duduk dalam tempoh rawatan, Masya Allah agak perlu dibantu. Maksudnya dalam masalah-masalah kesihatan mental, dalam masalah-masalah kerohanian, Masya Allah kita tengok nampak seolah-olah kurang diberi perhatian ataupun mungkin tak mampu lagi untuk beri perhatian sebab peningkatan kes yang cukup besar. Jadi Alhamdulillah pada malam ni saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah, ABIM Kedah. Bermula daripada yang di-Pertua, Ustaz Hazwan, sehinggalah ahli jawatan kuasa yang ada di bawah. Jadi tajuk kita hari ini adalah apa strategi kita? Apa yang kita nak buat dalam suasana yang sebegini? Saya suka memetik perkataan yang ditulis pada tahun 1979 oleh yang di-Pertua ABIM Negeri Kedah pada ketika itu ataupun pada permulaan hidupnya ABIM di Negeri Kedah ini, iaitu Syekh Ni'mat bin Yusuf. Dalam satu tulisan dia menyebut bahawa masyarakat Islam itu atau masyarakat Muslim boleh hidup dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera dengan syarat mesti ada 3 faktor. 3 faktor yang menjadi syarat untuk masyarakat Islam itu hidup dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Hari ini persoalan kesejahteraan, kegembiraan, kepuasan hidup dibincangkan. Ada satu tulisan yang saya jumpa baru ni dalam yang disediakan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang berkenaan mencari erti bahagia. Jadi isu bahagia, kepuasan hidup dalam keadaan sejahtera hari ini dibincangkan balik. Sebab apa? Sebab bila COVID melanda, Masya Allah, ada pesakit-pesakit yang berada di pusat kuarantin itu merintih. Aku dahlah miskin, aku dahlah tak ada duit, maka datang pula penyakit, maka kena tahan pula. Tak boleh bekerja, tak boleh berniaga dan sebagainya, maka kesian kepada ahli masyarakat kita dan sahabat-sahabat kita yang melalui tempoh-tempoh sukar ini. Dan tidak berkecuali daripada kalangan sahabat handai kita yang dekat. Kita di dalam petugas jamaah Angkatan Belia Islam Malaysia juga ada sebahagiannya sedang berada dalam keadaan ditimpa penyakit. Dan kita doakan
Kita doakan kawan-kawan kita yang berada di pusat PKRC ni, pusat kuarantin dan rawatan COVID, dan di hospital-hospital, agar kita kata Tuhan bagi kesembuhan yang segera. Tuhan bagi kepada mereka kegembiraan, ketenangan. Mereka boleh duduk dalam keadaan tenang, dalam keadaan berubat dengan baik, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kesejahteraan kepada mereka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi malam ni, bila kita sebut tentang strategi, tactical, apa yang kita nak buat? Malam ni agak panas ni. Pasal apa panas? Pasal tajuk kita malam ni bersiaran jam yang sama. Kalau kita tengok Euro ada bola sepak. Croatia lawan England. Mana dia agak panas tu, pertembungan antara dua. Jadi tactical. Bagaimana kita nak melihat sesuatu yang ada di atas padang. Baru ni Malaysia lawan Vietnam. Malaysia lawan Vietnam, walaupun keadaan itu tidak menyebelahi kita, namun kita boleh melihat bahawa di sana ada strategi yang digunakan oleh pengendali kumpulan. Bagaimana bahagian pertahanannya, bagaimana bahagian serangannya, bagaimana menyelamatkan gawang sendiri daripada tidak dibolosi. Masya Allah, ini apa yang berlaku di atas padang. Apa yang berlaku di atas padang inilah yang kita nak cuba terjemahkan dalam situasi kita. Sebagai penggerak masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai belia. Maka kita mengambil ibrah daripada kejadian yang berlaku di atas padang. Kita minat bola, kita minat Euro, kita minat, kita kata, kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia, maka tidak hanya melihat kepada bola, tetapi kita juga melihat kepada apa yang boleh kita ambil daripada situasi-situasi tersebut. Jadi, Tuan Syekh Ni'mat bin Yusof, seperti mana yang kita sebut sebagai pimpinan ABIM di peringkat permulaan penubuhan ABIM, beliau menyebut bahawa 3 faktor utama yang kita sebut tadi. Pertama, ialah hablum minallah. Kalau kita ingin untuk hidup dalam keadaan yang sejahtera, bahagia, punya kepuasan dalam hidup, mesti ada hubungan yang kita namakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Inilah tonggak awal yang perlu kita fahami. Jadi, kenapa hari ini keadaan kita tu agak bercelaru, mungkin hubungan kita dengan Allah itu agak renggang. Dan yang kedua, yang disebut oleh Syekhul Rahil, kalau kita di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang, kita menyebut dengan panggilan Syekhul Rahil. Maknanya Syekh yang telah meninggalkan kita. Jadi Syekh Ni'mat ini disebut dengan Syekhul Rahil. Jadi Syekh Ni'mat menyebut yang kedua yang perlu ada sebagai tonggak kebahagiaan dalam masyarakat, yang mana kita nak guna sebagai strategi kita untuk kita pulihkan balik masyarakat kita hari ini, ialah hablum minan nas. Hubungan kita dengan masyarakat sekeliling kita. Saya teringat satu perkataan yang disebut oleh Cikgu Azmi. Cikgu Azmi Trust Pengupayaan Melayu ataupun Presiden MAPIM. Beliau menyebut, dia kata ketika mana PKP berlaku, kita punya mahasiswa yang berada di dalam lokaliti kita. Kita punya orang-orang yang berpotensi untuk kita gerakkan. Tetapi siapa yang akan memulakan gerakan tersebut? Siapa yang akan cari, akan panggil, akan gerakkan mereka? Jadi jangan kita sebagai penggerak masyarakat, kita pun duduk PKP, duduk di rumah. Sengap ya. Tak kata apa. Orang kata boleh keluar, baru kita keluar. Jadi makna dia jangan. Kita sebagai penggerak masyarakat, kita kena melihat bahawa keadaan-keadaan yang disebut dengan potensi-potensi manusia yang boleh kita gerakkan. Mahasiswa, orang-orang yang terpelajar, cikgu-cikgu, ahli masyarakat kita yang punya potensi untuk kita gerakkan, untuk kita bangunkan. Kerana terkadang kita mendengar beberapa keadaan yang sulit berlaku dalam ahli masyarakat, iaitu bekalan makanan yang tidak cukup,
sayur yang tidak cukup. Jadi bagaimana nak mengatasi masalah ini? Biasanya dia kata di sana, kitalah sendiri yang menggerakkan masyarakat untuk bercucuk tanam, untuk menyediakan makanan-makanan untuk lokal, tanpa kita perlu bergantung harap kepada apa yang diimport daripada luar. Jadi yang ketiga daripada faktor yang disebut oleh Tuan Syekh Ni'mat bin Yusuf ialah faktor berkenaan tawazun. Bagaimana kita ada keupayaan untuk menyeimbangkan di antara dua faktor tadi. Itu faktor yang ketiga. Ilmu untuk kita seimbangkan. Jangan kita terlalu dengan hablum minallah sehingga kita meninggalkan hablum minan nas, dan jangan pula sampai kita terlalu dengan hablum minan nas dengan kebendaan sehingga kita meninggalkan hablum minallah. Jadi tiga benda ini yang menjadi asas utama untuk kita gerakkan strategi kita untuk melihat bagaimana masyarakat ini nak kita bangunkan kembali. Jadi bila kita nak bangunkan balik, Masya Allah, ini satu pekerjaan yang sukar, namun dengan teknik strategi yang baik, insya Allah kita kata usaha kita akan mendapat hasil yang baik. Contoh kita ambil apa yang berlaku tempoh hari di Palestin. Masih lagi dengan kempen Palestin yang masih belum selesai. Iaitu kempen apa? Kempen kita menyokong peduli Palestin. Cuba kita lihat bagaimana NGO itu bergabung menjadi My Aqsa Defender. Dan mereka dengan kekuatan tersebut berjaya mengumpulkan 20 juta dalam tempoh yang cukup singkat. Kita juga dalam Negeri Kedah, cuba kita lihat beberapa gabungan yang sudah ada untuk kita sama-sama gerakkan agar masyarakat kita ini menerima kebaikan daripada kesatuan yang telah kita bina untuk menghilangkan gundah gulana yang berlaku dalam masyarakat. Boleh no? Syakirin teratur no? Okey. Jadi keadaan-keadaan hari ini bila kita sebut tentang taktikal, strategi, mana dia kita perlu mengambil faham beberapa benda. Apa yang disebut oleh pimpinan-pimpinan awal di dalam belia Islam, Angkatan Belia Islam, menyebut tentang bagaimana kita melihat program-program yang patut ada di dalam diri penggerak itu sendiri. Jadi strategi itu kita hari ini. Kita melihat diri kita. Apa yang patut kita buat? Pertama sekali, dari sudut diri kita, cuba kita revolusikan. Istilah revolusi ini mungkin jarang-jarang digunakan. Banyak reformasi. Kan? Jadi revolusi ini macam mana kita nak gunakan? Kita gunakan istilah revolusi ini. Revolusi pertama kita nak revolusi mental kita. Dari sudut akidah kita sebagai penggerak untuk kita jayakan usaha kita mengembalikan masyarakat kepada keadaan sejahtera dan baik, kita kena, mental kita ini kena cuci dulu. Buang benda-benda yang khurafat. Benda-benda yang menyalahi agama, hukum. Menyalahi kita kata fitrah. Buang. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia masih ada benda-benda yang difikirkan daripada benda-benda khurafat itu kita buang. Sebagai penggerak itu yang pertama. Tak dapat tidak kita kena usaha untuk revolusi. Revolusi ni cuci sungguh-sungguh, buang supaya kita nak bergerak membantu orang lain. Aslih nafsaka. Baiki diri kamu. Wad'u ghairaka. Kemudian kamu ajak orang lain. Jadi proses itu berlaku. Amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku. Tapi mestilah kita juga memandang diri kita. Reflect kepada diri kita untuk kita bangunkan masyarakat. Yang kedua ialah apa yang kita nak revolusi juga adalah revolusi dari sudut kerohanian. Kerana kita faham apabila akidah itu baik, yang pertama tadi revolusi mental, akidah itu baik, maka akan lahir di sana perbuatan-perbuatan yang baik. Kerohanian kita. Maka kerohanian juga baik. Jadi ini juga taktikal lah ni. Dia kena mula dengan begitu. Dan yang ketiga daripada apa yang patut kita buat adalah dari sudut kepribadian.
hebatnya ataupun istimewanya persatuan-persatuan belia yang seumpama kita, Angkatan Belia Islam dan persatuan-persatuan belia yang lain, adalah bagaimana mereka di dalam persatuan itu meletakkan beberapa program untuk membangunkan potensi-potensi dalam diri. Jadi inilah disebut dengan revolusi dari sudut kepribadian. Saya contohnya pada tahun-tahun di sekolah menengah dulu, Masya Allah, rasanya tak perlu ambil tahu kot pasal orang lain. Rasanya waktu tu. Tetapi bila mana kita terlibat dalam Angkatan Belia Islam, di peringkat permulaan, kita ambil tahu. Kita terlibat dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan aktiviti-aktiviti yang ada, kita ambil tahu. Contoh program yang baik disebut pernah kita buat, iaitu pemetaan komuniti. Ini penting. Dalam tempoh-tempoh PKP ini, kita punya kesenggangan masa, kita boleh buat pemetaan komuniti kita. Contohnya dia kawasan Lubuk Kawah, saya kira no. Kita boleh buat peta tengok. Dalam kawasan Lubuk Kawah ni berapa orang mahasiswa? Berapa orang petani? Berapa orang yang kita kata fakir, ibu tunggal, ibu tinggal dan macam-macam lagi istilah yang boleh kita gunakan. Jadi pemetaan komuniti ini penting. Kerana bila kita berada di dalam komuniti tersebut, Abim Pokok Sena, Abim Padang Terap, Abim Kubang Pasu, Olostak, semua ni perlu kepada kita ada data. Bila kita ada data, baru kita boleh bantu. Sayangnya hari ni, bila kita tengok sebahagian daripada persatuan-persatuan yang cuba untuk membantu masyarakat, jadi mereka tidak memiliki data. Bila tak ada data ni, orang dah bagi dah sumbangan, mereka pun pergi bagi tinan lagi. Jadi bila kita ada data, Masya Allah. Contohnya di Jabatan Lembaga Zakat Negeri Kedah, mereka ada data. Jadi kita boleh memohon maklumat ataupun info daripada mereka untuk kita turun ke mana-mana kawasan yang kita cuba untuk beraktiviti, membantu masyarakat. Sidang jamaah, tuan-tuan dan kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah. Mana dia, Tuan Syekh Ni'mat bin Yusuf menyebut banyak benda. Antara buku yang boleh untuk kita kongsikan adalah buku Menyentuh Dakwah. Menyentuh Dakwah ini yang ditulis pada tahun 1979. Masya Allah, tulis lama dah ni. Jadi antara buku yang baik untuk kita tengok dan kita cari apa resepi untuk kita bangunkan masyarakat. Zaman 70-an, 80-an, itu zaman yang telah abah-abah kita, guru-guru kita, sifu-sifu kita beraktiviti untuk membangunkan masyarakat. Dan ini zaman kita, apa yang disebut dalam majlis belia. Dekad ini dekad kita, dekad belia. Jadi tanpa kita melengah dan membuang masa, kita cuba untuk bangunkan masyarakat kita dengan, kita kata, situasi-situasi yang perlu untuk kita hadir di dalamnya. Saya suka untuk menyebut juga beberapa benda yang berlaku hari ini. Hari ini kalau kita tengok dalam situasi kita, kita melihat bahawa ahli masyarakat kita ini perlu kepada apa yang kita sebut sebagai sokongan moral. Sahabat-sahabat kita yang keluar daripada pusat-pusat kuarantin, kadang-kadang keadaan mereka masih lagi lemah dan perlu kepada sokongan moral. Jadi dalam fungsi kita sebagai belia yang berpersatuan, belia yang tidak berpersatuan tapi punya kesedaran, maka kita perlu membantu dengan sokongan moral. Jadi saya kira itu antara benda yang cukup baik untuk kita sebutkan pada malam ni. Tempoh hari apabila kita mengalami kekalahan dengan Vietnam, UAE tu jangan kira lah, tu awal lagi. Jadi kita kata kita mengalami kekalahan dengan Vietnam, maka tentu ada orang yang komen. Ada yang komen yang positif, ada yang negatif.
Namun apakah kita melihat di sebalik daripada keadaan itu? Keadaan di mana mungkin kita kata, kalau kita nak sebut sebagai satu kemungkinan, dengan kematian, dengan keadaan-keadaan yang menyulitkan yang berlaku di negara kita, mungkin menjadi sebab bahawa pemain-pemain kita tidak terlalu enjoy dalam bermain. Kadang-kadang kita tengok permainan tu, kita nampak tidak seperti mana selalu permainan bola sepak ini. Kadang-kadang taktikal dia, cara bermain dia. Saya bukanlah orang yang pandai dalam mengulas berkenaan bola sepak. Namun kita kata bila kita tengok seolah tidak enjoy. Dan kita ucapkan juga takziah ataupun ucapan kesedihan kita kepada ayah, pemergian ayah kepada jurulatih Malaysia Tan Chin Ho, yang mana ayahnya meninggal sehari sebelum daripada perlawanan. Maknanya itu juga kadang-kadang menyedihkan. Dan moga-moga dengan kita melihat sesuatu, kita akan nampak di sana apa yang boleh kita ambil faedah daripada situasi-situasi tersebut. Jadi apa khabar semua? Semua okey ke ni? Semua okey ke? Okey, alhamdulillah. Jadi makna dia kalau kita rujuk balik dalam pembinaan belia yang berlaku di dalam persatuan kita ataupun dalam persatuan-persatuan belia di dalam Malaysia sendiri, bagaimana potensi itu dicongkel, diletakkan program-program yang membina. Masya Allah, kita kata ini harus diteruskan. Harus diteruskan supaya keadaan itu menjadi satu tradisi yang cukup baik untuk dikekalkan dan dibawa kepada adik-adik kita yang di bawah. Jadi saya serahkan balik kepada moderator. Kot-kot ada nak tanyakan sesuatu untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Apa khabar semua malam ni? Silakan. Okey, baik. Jadi ada beberapa soalan lah bila mana kita sebut berkenaan strategi, bukan strategi daripada orang luar tapi strategi untuk diri kita sendiri. Okey, daripada kita ni yang dari segi masyarakat kan, sebab tadi ustaz dah sebut kita kena ni saya pakai konteks masyarakat lah. Kalau kata kita yang jelas NGO, kita berada dan kita bantu rakyat-rakyat ataupun masyarakat yang mana memerlukan bantuan, yang mana kita dapat data daripada dapat zakat, daripada JKM, Jabatan Kebajikan sendiri. Okey. Tapi dari segi konteks masyarakat ni, apa yang masyarakat boleh buat walaupun duduk di rumah, tapi apa yang dia boleh buat dengan untuk melangsaikan hablum minnas kan. Jadi kita ada hablum minallah wa hablum minnas kan. Kita dah mencintai Allah kan. Jadi apa yang kita nak buat untuk kita bantu manusia pula dari segi konteks masyarakat lah kan. Masyarakat ni orang kata yang mana kalau kita sendiri pun, kalau kan kita pun masyarakat tapi kita terikat dengan NGO, so kita dibenarkan ataupun dibenarkan untuk membantu ataupun membuat kebajikan kepada masyarakat yang yang fakir kan. So apa yang masyarakat kita boleh buat strategi untuk diri dia, bukan takat untuk dekat diri Allah, tapi apa yang dia boleh buat untuk dibantu manusia. InsyaAllah, dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Syakirin. Satu soalan yang baik daripada orang yang baik. InsyaAllah. Daripada apa yang disebut oleh Syakirin sebentar tadi, pada pengamatan saya lah, dalam suasana PKP yang kita ada kekangan untuk bergerak dalam daerah, jadi apa yang boleh kita lakukan? Jadi persoalan ini soalan yang cukup baik untuk dilontarkan kepada semua. Apa yang boleh kita buat? Adakah kita nak duduk di rumah berdiam diri ataupun ada satu ruang yang boleh kita gunakan
untuk kita menunaikan kewajipan kita sebagai hablum minan nas. Tempoh hari dalam satu perbincangan dengan setiausaha perkampungan di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang ni, antara cadangan yang dilontarkan untuk menunaikan kewajipan kita dalam konteks hablum minan nas ialah bagaimana kita sentiasa berhubung dengan talian, berhubung dengan telefon, berhubung dan bertanya khabar. Bagaimana keadaan kamu? Adakah ada kesulitan apa-apa? Adakah ada masalah yang boleh dibantu? Kerana hari ini kita punya akses ataupun kita punya saluran-saluran untuk membantu itu ada. Contohnya kalau tidak ada makanan, kita boleh minta abang Food Panda, abang Grab. Grab Food kan, maknanya untuk membantu kita. Kerana mereka ada leluasa ataupun ada kebenaran untuk bergerak. Tetapi dalam daerah. Adapun di luar daerah, kita boleh untuk menghubungi rakan-rakan kita. Jadi ucapan tahniah kita ucapkan kepada ABIM di peringkat pusat kerana mendapat satu pengiktirafan yang cukup baik daripada KKM, daripada Kementerian Kesihatan untuk menjadi frontliner. Kita menjadi barisan hadapan yang membantu. Jadi ini satu pengiktirafan yang cukup baik untuk kita bergerak dan membantu. Dan kita ucapkan juga kepada pihak polis, pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berautoriti, kerana dengan kerjasama daripada semua pihak, kita dapat menunaikan tanggungjawab kita. Seperti mana yang disebut oleh Syakirin sebentar tadi, kita punya rakan-rakan strategik. Ini kelebihan kita di dalam negeri Kedah dan juga di dalam Malaysia secara umumnya. Kita punya rakan-rakan strategik yang boleh kita gembelingkan untuk kita bantu masyarakat kita. Contohnya Lembaga Zakat Negeri Kedah yang punya data dan punya maklumat. Contohnya daripada petugas-petugas masjid yang punya maklumat tentang kawasan qaryah mereka, mereka boleh membantu kita. Lembaga zakat, mereka boleh membantu kita. Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka boleh membantu kita. Cuma bagaimana kita nak menyusun strategi untuk menggembeling semua tenaga tadi untuk kita selesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat hari ini. Jadi di sana ada beberapa benda, antaranya bagaimana kita membina hubungan yang cukup baik. Dia membina hubungan yang cukup baik. Dalam persatuan-persatuan NGO dan sebagainya juga ada satu badan yang juga menggabungkan, antaranya Majlis Dakwah Negara MDN. Ini juga menggabungkan antara banyak entiti daripada persatuan-persatuan yang mana kita boleh manfaatkan sebenarnya. Manfaatkan. Banyak kita kata peluang-peluang yang boleh kita guna dan kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Dan dengan manfaat yang kita ambil tadilah kita dapat menunaikan hablum minan nas dalam tempoh yang agak terhad ini. Kerana tempoh ini memang untuk menganjurkan orang keluar daripada kepatuhan SOP itu satu keadaan yang tidak patut. Tetapi bagaimana kita boleh untuk membantu daripada beberapa sudut. Menghubungi. Kalau saya tanya dengan Syakirin dan juga semua penonton-penonton yang ada, sekerap mana kita menghubungi saudara mara kita, ahli perkampungan kita. Ataupun bila sampai waktu emergency baru kita telefon. Jadi hubungan hablum minan nas ini, kita kata kita berhubung. Kita bertanya. Bagaimana Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim inilah yang kita sebut sebagai hablum minan nas. Perkataan itu perkataan bahasa Arab. Dia lebih kepada hubungan kita sesama masyarakat lokal kita. Supaya nantinya kita dikira sebagai manusia contoh. Maksud manusia contoh ni macam mana? Orang nak melihat sebagai seorang Muslim yang baik, lihat dia. Pasal apa? Dia
cukup menjaga hubungan sesama masyarakat, dia menjadikan tonggak gerakan dia sebagai, kita kata, hubungan dengan Allah, kerohanian. Jadi insya-Allah moga-moga kita menjadi manusia contoh yang akan keluarkan manusia yang hari ini berada dirundung dengan masalah, kita keluarkan ke dalam satu keadaan yang lebih baik. Jadi saya serah balik kepada Syakirin lah. Kok ada lagi soalan-soalan yang patut diajukan, saya silakan. Itulah terima kasih Ustaz. Kalau tu kita nak minta soalan daripada penonton lah, tapi kita baca sikit lah komen-komen daripada penonton kita, kan. Kita ada buat daripada Syekh Majid, doa buat rakan-rakan yang ditimpa musibah dalam COVID ni, semoga mereka terus kuat dan tabah, insya-Allah, amin. Kan. Sekarang ni ramai saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita yang terdekat ni yang orang kata apa, diuji dengan COVID-19 kan. Kalau sebelum ni pada awal-awal mungkin kita sendiri pun rasa macam COVID ni betul ke tak betul kan. Masyarakat yang mana merasakan COVID ni apa ni, betul ke tak, ni konspirasi, ni Illuminati, semua benda kan. So tapi bila benda ni berlaku dengan dekat-dekat dengan orang yang berdekatan dengan kita, orang yang orang apa bersama dengan kita pun baru percaya, kata COVID ni betul kan. So insya-Allah saya rasa mungkin setakat itu saja soalan, tapi kita tunggulah juga kan kalau ada soalan. Tapi takat kita duk scroll ni tak ada soalan. Semua apa berkomen kan. Kita mohon sahabat-sahabat kita mohon doa kepada Allah kepada sahabat-sahabat kita yang diuji, yang dijangkiti ataupun diuji dengan COVID-19 ni, terus kuat. Bukan dari segi fizikal pun, imun sistem, tapi juga dari segi mental. Sebab ni ada satu data lah ni pada hujung November 2000. Hujung 2020 daripada 2019. Data ni pada tahun 2019 kes bunuh diri yang berlaku adalah 188 orang lah. 188 kes. Tapi sehingga 2020 sehingga November 2020 kes sebanyak 20%, yakni 226 kes. Dalam masa 11 bulan November kan. So benda ni pun sangat membimbangkan pada kita, walaupun kata isu ni dulu mungkin dipandang enteng, maksudnya benda ni orang tak pernah ambil kisah pun pasal mental kan. Tapi bila sekarang ni dengan macam-macam stres yang berlaku di dunia kita kan, yang berlaku di sekeliling kita, yang menyebabkan kita ni orang kata apa, terpaksa ataupun yang mana mengalami masalah mental ni untuk merujuk kepada pakar-pakar psikologi kan. Dan inilah. Dan juga saya nak simpulkan jugalah dengan apa yang Ustaz bila sebut tadi, dan apa strategi untuk kita untuk mendepani lagi kemungkinan PKP, sebab PKP kita pun disambungkan lagi kan daripada 15 Jun, lagi 14 hari insya-Allah. So dengan yang pertama yang saya dapat tadi adalah dari segi kita punya mental lah kan. Kita cuci semua mental kita daripada benda-benda yang tak elok, dan dari segi juga rohani ataupun akidah kita, yang mana waktu-waktu macam ni lah kan, kita berada di rumah, kita tak berapa nak busy, walaupun ada yang work from home, ada juga yang PDPR, ada yang juga mahasiswa yang belajar online learning, ODL semua kan. Tapi orang kata ada juga sedikit masa untuk kita luangkan untuk kita aturkan strategi untuk diri kita supaya kita terus boleh mendepani cabaran-cabaran yang berlaku lah kan dengan COVID-19 ni, yang kita tak tahu sampai bila kan. Dan
InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Bilal dan sebab sudi meluang masa bersama kami insyaAllah dalam bicara santai apa khabar semua. Saya nak promosi sikit lah kan. Bila Ustaz Bilal sebut di mana kita ni NGO yang menyampaikan sumbangan ataupun bantu ataupun menjadi frontliner yang diiktiraf oleh KKM kan, boleh kepada sahabat-sahabat untuk terus share untuk kita ada satu kempen KSSB, kempen seorang sekapit beras, teruskan menyumbang di situ kan. Kalau insyaAllah kita akan sediakan data detail KSSB ni ada di page Abim Kedah, boleh terus check inilah, boleh terus cari scroll sikit ada tu kan, ada kita buat program-program KSSB, kita sampaikan sumbangan KSSB yang mana kalau kita ikuti minggu lepas Ustaz Hazwan dalam bicara santai apa khabar semua juga, Ustaz Hazwan ada maklumkan dan Ustaz Fadil juga ada maklumkan kita sebelumnya melanda PKP ni, PKP 3.0 ni, kita berjaya menyampaikan KSSB sebanyak 2,750 something. Lebih kurang macam itulah. Okay. Dan alhamdulillah yang tu bukannya duit kami semua tapi duit sumbangan daripada orang ramai yang kami bantu untuk salurkan kepada orang-orang yang memerlukan, insya-Allah. Jadi teruskan menyumbang, teruskan, dan kita juga ada kempen hikmah, kempen kompleks Darul Hikmah yang mana kita tengok awal-awal live kita tadi ada video yang mana kita sedang membina generasi ummah, kita sedang membina satu prasarana ataupun satu tempat yang mana untuk memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar kita sekolah menengah Sains Hafiz Al-Ustar dan juga sekolah rendah Islam Al-Ustar Serias. Okey. InsyaAllah dekat page Abim Kedah juga ada detail ya, ada juga butiran-butirannya, boleh terus scroll dan atau boleh type lah dekat page itu cari KSSB ataupun projek Darul insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Terima kasih lagi sekali kepada Ustaz Bilal kerana bersama dengan kami kita membincangkan mengenai COVID-19, apa strategi untuk diri kita sendiri dan untuk kita depani lagi, dan semoga apa yang kita bincangkan sedikit sebanyak dapatlah untuk kita kongsikan bersama kawan-kawan kita yang lain kan. Dan insya-Allah kita makluman juga kan, insya-Allah kita akan teruskan juga pada hari kita punya program bicara santai apa-apa semua ni akan dilaksanakan pada hari Ahad malam ni macam ni contoh, dan juga hari Rabu malam pada setiap minggu insya-Allah. Dan kemungkinan minggu hadapan kita akan tambah lagi satu slot ataupun satu program yang mana kita akan membicarakan tentang mental, sihat mental, insya-Allah. Nanti kita akan sebar-sebarkan. Okey. Jadi terima kasih Ustaz Bilal. Kita tangguh kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Kita berjumpa lagi hari Rabu malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya sedang berada di hadapan Pusat Dakwah dan Pembangunan Komuniti Belia ataupun lebih dikenali sebagai Sekretariat Abim Negeri Kedah. InsyaAllah kami dalam usaha untuk upgrade tempat ini untuk pembangunan yang lebih selesa. Kita akan jadikan tempat ini sebagai tempat pusat komuniti bagi anak-anak muda daripada seluruh negeri Kedah, khususnya di sekitar Al-Ustar ini, untuk datang ke sini melakukan aktiviti-aktiviti mereka. Dan insya-Allah kita akan upgrade, kita akan iktiraf tempat ini, dan kami memerlukan sumbangan daripada tuan-puan. Insya-Allah tuan-puan menyumbang untuk kebaikan anak-anak muda dan belia kita. Marilah sama-sama kami di Akatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah untuk kita bangunkan belia-belia dalam negeri Kedah, insya-Allah. Terima kasih.